Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi muzakarah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Selepas lama kita tinggal pembahasan mengenai kitab ini. Jadi kita masuk pada fasal yang baru pada air najis dan juga pada najis-najis yang dimaaf oleh syarak. Kita baca bahasa Arab, kemudian kita baca bahasa Melayu. Faslun yanjusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasah wa yustathna masailu ma la yudrikuhu at-tarf wa maytatun la dama laha sa'ilun illa in ghayyarat aw turihat wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wa ihtumila wulughuha fi ma'in kathir. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس واليسير من غبار السرجين ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu daripada kitab terjemahan yang diterjemah oleh Ustaz Uwais Al-Qarani disebut fasal air yang sedikit dan segala jenis cecair dikira bernajis jika dimasuki oleh najis, namun dikecualikan untuk beberapa masalah. Yang pertama, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Yang kedua, bangkai yang tidak mengalir darahnya, kecuali jika ianya mengubah atau dicampakkan. Mulut kucing yang bernajis kemudian ia hilang sebentar dari pandangan, boleh dikira bahawa ia telah menjilat air yang banyak. Demikian juga kanak-kanak kecil yang bernajis kemudian hilang dari pandangan, boleh dikira telah suci dari najis. Demikian lagi seperti asap bakaran najis yang sedikit, bulu najis yang sedikit dan debu dari najis. Tidak menajiskan sama sekali debu baja kepada anggota-anggota badan yang basah. Okey, itu dalam bahasa Melayu. Jadi kita baca kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Yanjusul ma'ul qalilu wa ghayruhu minal ma'i'at bimulaqatin najasah. Perbahasan yang tidak terlalu susah. Yanjusul ma'ul qalil, menjadi najis air yang sedikit. Wa ghayruhu minal ma'i'at, dan juga selain daripada air yang sedikit daripada cecair-cecair, dengan semata-mata bimulaqatin najasah, dengan semata-mata masuk najis. Jadi disebut yang jusul ma'ul qalil, air yang sedikit akan menjadi najis. Apa air sedikit? Air yang sedikit ialah air yang kurang daripada 2 kullah. Dalam bahasa moden lebih kurang dalam 217 liter atau 2 kullah. Jadi kurang daripada itu dianggap sebagai air yang sedikit. Wa ghayruhu minal ma'i'at, begitu juga selain daripada air yang sedikit daripada cecair. Jadi dalam syariat Islam, dalam fiqh kita ada air. Air ialah air yang seumur kita guna untuk wuduk tu. Yang kedua kita ada cecair. Cecair ialah selain daripada air, seperti air Milo, air sirap, sup, kari dan sebagainya, kita panggil sebagai cecair. Okey. Air ada hukum dia, cecair ada hukum dia. Air kalau sedikit dan kena najis, maka air itu akan jadi najis. Semata-mata kena najis sekalipun tidak berubah rasa, bau atau warna. Adapun cecair seperti sirap, seperti sup akan menjadi najis. Semata-mata masuk najis. Sekalipun tidak berubah warna, rasa dan bau. Sekalipun cecair itu banyak, maknanya banyak tu 5 kullah, 10 kullah. Kita masak sup contoh.
Sok yang kita buat tu ada dalam 5 kullah. Makna dalam 1000 liter. Contoh lah ni. Orang tak buat kerja lagu tu. Tapi kalau berlaku lah. Kita ada 1000 liter sop. Semata-mata masuk najis yang tidak dimaaf oleh syarak, maka sop 1000 liter tu kena buang najis. Berbeza kalau air. Air yang menjadi najis semata-mata masuk najis ialah air yang sedikit. Walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna. Tapi kalau air yang banyak, iaitu 2 kullah dan ke atas, kalau masuk najis dan tidak mengubah warna, bau dan rasa, maka air yang banyak itu kekal bersih. Kita tidak hukumkan sebagai najis. Jadi beza sedikit antara hukum air dan juga cecair. Air sedikit semata-mata kena najis terus jadi najis. Kalau banyak kena najis lagi mana tidak berubah rasa, bau ataupun warna, maka kekal bersih, tak jadi najis lagi. Okey, berbeza kalau cecair. Cecair banyak ke 1000 kullah ke 2000 kullah ke 100 liter ke 200 liter ke berapa liter ke, banyak ke sikit, semata-mata kena najis terus jadi najis dan kena buang. Itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sekalipun sop tu tidak berubah, sekalipun sirap tu tidak berubah disebabkan masuk najis, kekal najis dan dibuang. Mana dibuang tu kita bagi binatang makan boleh. Yang mana kita nak guna tak boleh. Nak buat wudu memang tak boleh lah. Kalau air sup apa semua tu, nak buat minum tak boleh juga sebab dah najis. Okey, selesai kat situ. Limafhumi ma sahha min qawli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil kepada najis air yang sedikit dengan semata-mata kena najis walaupun tidak berubah warna, rasa dan bau. Nabi sebut idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Bila mana air itu dah sampai 2 kullah, maka lam yahmil khabath. Maka air itu tidak memikul najis. Tu. Bila air itu sampai 2 kullah dan ke atas lah, maka air itu tidak memikul najis. Mana masuk najis, air itu tidak lam yahmil khabath, mana tidak memikul najis, tidak membawa najis, mana tidak bernajis lah air itu. Tu mudah dia. Okey. Jadi daripada hadis ni kita faham kalau air itu kurang daripada kullah, 2 kullah, maka dia akan memikul najis. Contoh air itu 1 kullah, 1 kullah setengah, masuk je najis, terus jadi najis. Sebab Nabi sebut apa? Air yang 2 kullah yang tak boleh menjadi najis dengan masuk najis. Tapi kalau air bawah daripada 2 kullah, kita faham daripada hadis Nabi tadi, akan jadi najis air yang 2 kullah kalau masuk najis sekalipun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Okey, selesai kat situ. Kemudian boleh jadi orang tanya, Ustaz, saya ada satu soalan. Apa soalan dia? Soalan dia, kenapa cecair yang banyak? Contoh, ada 1000 kullah sup. Contohlah 1000 kullah sup. Ustaz sebut tadi kalau masuk najis terus jadi najis. Sedangkan kalau air yang 2 kullah dan ke atas, kalau masuk najis tak jadi najis. Kecuali kalau berubah warna atau bau atau rasa. Jadi apa perbezaan antara air dan cecair? Apa beza antara air yang banyak dan juga cecair yang banyak? Beza dia ialah cecair yang banyak ini mudah kita jaga. Itu. Cecair yang banyak mudah kita jaga. Contoh sup, kari, apa lagi air Milo. Jenis cecair selain daripada air tu, kita jaga molek sebab kita nak minum. Betul tak? Berbeza dengan air. Air ni untuk kita jaga terlalu apa tu cermat tu rasanya tak lah. Sebab air tu mudah diperolehi dan banyak dipaip. Kalau air yang sudah banyak kita air apa tu sirap apa tu semua tu yang kalau kita dah buat, maka ada keinginan untuk kita minum lagi lepas ni dan yang menyebabkan kita akan jaga benda tu. Jadi mudah untuk dijagalah. Sebab tu kalau masuk najis apa tu, kalau apa sedikit menyebabkan benda itu akan jadi najis. Okay. Selesai. Kemudian dibincangkan masalah pengecualian kepada apa yang telah kita sebutkan. Wa yustathna masailu, dikecualikan daripada kaedah yang telah kita sebutkan beberapa masalah. Ni kita panggil najis-najis yang dimaaf oleh syarak. Cuma najis yang dibincangkan inilah najis-najis yang dimaaf oleh syarak pada air. Ada najis yang dimaaf oleh syarak pada air, tapi tidak dimaafkan pada pakaian. Ada yang dimaafkan pada pakaian, tapi tidak dimaafkan pada air.
ada najis yang dimaafkan pada kedua-duanya sekali. Contoh saya sebut, najis yang dimaafkan pada pakaian dan juga air ialah najis yang tak boleh dikenal pasti oleh mata kasar. Mana mata kasar tengok tak nampak benda tu, sikit sangat. Itu dimaaf najis tu kalau kena pada air, air tidak menjadi najis. Begitu juga kalau kena pada pakaian, kita buat sembahyang terus tidak ada masalah, sah ibadat kita. Yang kedua, najis yang dimaaf cuma pada air sahaja. Pada pakaian tidak dimaaf. Tu. Tak dimaaf pada pakaian tapi tidak dimaaf pada air. Terbalik. Dimaaf pada pakaian tapi tidak dimaaf pada air. Contohnya sedikit darah. Darah, kita punya darah bisul ataupun darah apa? Darah jerawat ataupun darah kat tangan. Tengah-tengah semayang keluar, kena dekat pakaian kita. Sah ibadat tu. Kalau sedikit lah. Kalau banyak tu dah ada perbahasan yang khusus. Okey. Berbeza kalau darah yang sedikit itu kena pada air, maka tidak dimaaf. Okay, yang ketiga, najis yang dimaaf pada air, tapi tidak dimaaf pada pakaian. Contoh binatang-binatang yang tidak ada darah mengalir. Contoh macam lipas, lipan, kumbang, apa tu, kutu babi, kutu anjing, apa tu adik-beradik dia tu. Yang tu tidak ada darah mengalir. Yang tu dimaaf pada air. Kalau masuk dalam air, dimaaf. Dengan syarat tertentu lah, kita akan bincang. Tapi kalau masuk pada pakaian, tidak dimaaf. Itu pendapat muktamad. Mana kalau kita semayang, lepas habis semayang tu, tengok-tengok ada semut dalam apa kita punya poket, semayang kita tidak sah, kena ulang balik mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Cuma kita sebut ada juga pendapat yang mengatakan binatang yang tidak ada darah mengalir itu memang suci mutlaqan. Pendapat tu ringan. Ada pendapat kata benda tu najis tapi dimaaf, itu ringan juga. Yang tu bolehlah kita beramal, takut akhir sekali menyebabkan was-was dalam ibadat. Selesai. Jadi kita nak bincang apa yang dalam kitab pula. Baca. So kita berhenti. Setengah jam lagi. Wa yustasna min dhalika masailu. Dikecualikan daripada apa yang telah kita sebut beberapa masalah. Dengan makna tidak menjadi najis air yang sedikit, sekalipun masuk najis, air itu tidak menjadi najis. Begitu juga cecair yang banyak ataupun sedikit tidak menjadi najis dengan masuknya najis yang kita nak sebut ni lah. Jadi pengecualian ini pada air yang sedikit, lepas tu cecair yang sedikit ataupun banyak. Kalau masuk najis-najis yang kita nak sebut, maka tidak menjadi najis kalau kena syara dan syarat. Adapun air yang banyak, itu tidak perlu dibincangkan dah. Sebab apa? Air yang banyak memang kita sebut tidak menjadi najis kalau tidak berubah. Mana tidak menjadi najis dengan semata-mata masuk najis. Okey, selesai. Disebut wa yustasna min dzalika masailu. Yang pertama ialah ma la yudrikuhu tarf. Najis-najis yang tak boleh dikenal pasti oleh mata kasar, mata orang biasa. Mata yang tidak terlalu tajam dalam memandang, mata yang tidak, orang panggil apa, rabun. Mata jenis lagu tu kalau tengok satu-satu najis tu dia tidak nampak, maka najis yang jenis lagu tu dimaaf. Dan kita sebut tadi, dimaaf pada pakaian dan juga pada air. Okey. Dengan syarat apa? Dengan syarat najis tu bukan daripada babi dan anjing. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Bukan daripada babi dan anjing. Saya ke bawah je. Okay. Wa qalla urfan. Naik sekali. Baca buku sekali Nabi lah, jangan kacau orang. Okey. Wa qalla urfan, dan najis tu sedikit. Mana uruf kata, masyarakat kata najis tu sikit sangat, maka tidak ada masalah. Walam yughayyir walau taghayyur qalila, dan najis yang ada tu tidak mengubah air walaupun dengan perubahan yang sedikit. Walam yahsul bi fi'lih, dan kita tidak sengaja campurkan najis itu ke dalam air. Tu. Jadi najis yang sedikit dengan makna kita tengok dengan mata kasar tak nampak. Kena pakai apa tu, kata pembesar baru nampak. Najis itu dimaaf pada air dan juga dimaaf pada pakaian dengan syarat najis tu bukan daripada najis mughalladhah, bukan daripada babi dan anjing dan juga adik-beradik babi dan anjing. Dan najis tu mesti sedikit pada sudut uruf.
Kemudian najis itu tidak mengubah warna air, bau air, rasa air. Walaupun perubahan yang sedikit. Kalau mengubah rasa ataupun bau ataupun warna walaupun sedikit, maka ia akan jadi najis. Kemudian bukan sengaja pisau kita ambil najis tu, tak kita letak kat pakaian. Contoh kita ambil pen. Tak. Hujung pen tu kita letak dekat tahi, lepas tu kita letak kat baju. Hujung pen tu sikit sangat najis tu. Dimaaf oleh syarak. Tapi disebabkan kamu sengaja ambil dan kamu sengaja letak kat baju, tidak dimaaf. Jadi contoh yang dimaaf macam mana? Contoh lalat. Seekor lalat, kita tengok lalat tu depan mata kita, dia pergi parking dekat tahi ayam yang baru jatuh, panas lagi. Keluar asap-asap tu, panas tu. Jadi si lalat ni pergi singgah dekat tahi tu. Dia parking kat tahi tu. Lepas dia parking kat tahi tu, dia terbang datang jumpa kita. Tak? Dia letak, dia parking pula dekat kita punya pakaian ataupun dekat dalam air kita. Maka air kita tu bersih, pakaian kita bersih. Sebab bukan kita sengaja buat, dia yang mari. Itu. Dan dengan syarat-syarat yang lain kita sebut tadilah. Okay, walau kana bi mawadhi'a mutafarriqatin walau ijtama'a la ru'ya kathiran lam yu'fa anhu. Okey. Macam mana pula kalau najis tu sikit. Tapi pada banyak tempat pada pakaian kita. Contoh kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, 5-6 tempat. Kalau asing-asing sikit, tapi kalau kita kumpul kepada satu tempat, dia akan nampak banyak. Tak. Waktu tu tidak dimaaf. Benda tu dah jadi najis, kena basuhlah. Okay, yang seterusnya wa minha maitatun la damalaha sailun. Seterusnya antara najis dimaaf pada air tapi tidak dimaaf pada pakaian, kita dah sebut tadi, ialah bangkai yang tidak ada darah mengalir. Mana ada binatang-binatang, contoh macam lipas, nyamuk, apa lagi, kumbang, kutu, tak? Semua jenis kutu lah, kutu babi, kutu anjing, kutu ikutlah kutu apa pun. Binatang-binatang ni kalau kita kerat anggota badan dia, darah tak mengalir. Tu. Mana ketika dia tengah hidup, kita kerat badan dia, darah tidak mengalir. Berbeza kalau kita ambil harimau. Kita kerat dia punya tengkok, kita kerat dia punya tangan, darah terpacuk-pacuk keluar mengalir. Tak. Jadi ada bangkai yang tidak ada darah mengalir. Ketika itu, kalau bangkai ini masuk dalam air, maka air itu tidak menjadi najis. Okey. Jelas tak? Air tidak akan menjadi najis, kecuali sekian-sekian kita akan bincang. Wa yulhaqu syadzul jinsi bi ghalibihi. Boleh jadi kita jumpa binatang contoh macam kutu. Ustaz, saya jumpa satu kutu ni dia mengalir darah. Sepatutnya kutu ni tak mengalir darah. Tapi ada seekor kutu kat jengka 10 ni. Seekor tu je ada kat dunia ni mengalir darah. Okey, kutu ni Ustaz, dia mengalir darah. Kalau masuk dalam air Ustaz, dimaaf ke tidak? Dimaaf juga. Sebab apa? Kutu tu walaupun dia mengalir darah, kita ambil dia, kita letak hukum macam kutu-kutu yang lain. Kebanyakan kutu memang tidak mengalir darah. Kamu ni sesat, kutu sakit ke lagu mana, tiba-tiba mengalir darah. Maka hukum dia macam kutu-kutu yang lain, iaitu kalau masuk di dalam air, maka dimaaf. Begitu juga kalau sebaliknya. Begitu juga kalau sebaliknya. Contoh apa? Kita jumpa kucing. Tu kita jumpa kucing. Kucing tak mengalir darah. Kerat ke badan dia, tenang, tak ada darah memancuk ke, tak ada darah mengalir. Adakah ketika itu kalau kucing itu dah jadi bangkai masuk dalam air, maka air itu tidak menjadi najis? Air yang sedikit tu kita sebut kekal menjadi najis. Sebab apa? Sebab kucing ini yang aku pegang ini, yang mati depan aku ni, sekalipun tidak mengalir darah, kita ambil hukum dia seperti hukum kucing-kucing yang lain, yang kebanyakan kucing, tak, majoriti kucing, kalau dikerat anggota tubuh badannya ketika hidup, darah akan mengalir. Jadi kita ambil hukum kebiasaan binatang itu. Kemudian disebut sedikit masalah wa ma syukka fi saili dami. Kita syak binatang ni jenis mengalir darah atau tidak. Contoh saya jumpa satu binatang. Contohlah ni kunci. Ni kunci. Contoh ni binatang. Tu. Kena sebut juga. Kan orang kata ni binatang, tak, ni kunci. Ni kunci, tapi kita jadikan seolah-olah itu binatang. Kita syak binatang ni dah mati dah, masuk dalam air kita. Kita syak binatang ni mengalir darah ke tak? Kalau mengalir darah,
najis air kita yang sedikit tu. Kalau tidak mengalir darah, tidak najis air kita yang sedikit tu, maka kita sebut tidak najis. Tidak najis. Dia akan apa-apa yang kita syak, dia akan ambil hukum apa tu binatang yang tidak mengalir darah, maka tidak najis air yang jatuh binatang itu dalamnya. Dan tak perlu kita kerat. Tak. Contoh yang masuk tu binatang tu kita tak tahu dalam air tu. Ni binatang ni jenis mengalir darah ke tidak, tak tahu aku. Kita cari adik-beradik dia, abang dia ke kakak dia, kita kerat, tak perlu kerat. Terus kita katakan air yang masuk binatang tu bersih, sebab kita syak pada binatang tu sendiri mengalir darah ataupun tidak mengalir darah. Berbeza dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali suruh cari adik dia, kakak dia kerat. Kalau kerat tiba-tiba mengalir darah, tak kawan tu, adik dia, abang dia yang masih hidup tu, maka hukum binatang ni, ayah dia ni yang mati dalam apa tu air tu, juga seperti adik dan abang dia, maka air yang masuk di binatang tu menjadi najis. Tu menurut Imam Ghazali lah, kita sebut tak perlu. Tak perlu, dan air kekal bersih. Jadi binatang yang tidak ada mengalir darah ni tak banyak sangat lah. Kalau jengking, lebah, akrab, kalau jengking, cicak, semut, apa tu orang panggil lebah, tebuan, kutu babi, kutu anjing. Ada belaka kutu ni, babi pun ada, anjing ada. Lepas tu kutu kat kepala kita ni. Lepas tu pijat kat mesin berlambak. Lepas tu apa, kumbang, apa tu kita panggil zubab. Zubab ni apa? Zubab ni ialah lalat. Tu. Macam mana mazhab Syafi'i mendalilkan benda ni tidak najis? Hadis Nabi sebut dalam sebuah hadis lah, kalau masuk binatang yang bernama apa tu zubab, lalat tu dalam minuman kamu, maka kamu tenggelamkan semua sekali. Sebab Nabi sebut pada satu sayap ada ubat, sayap yang lain tu ada penawar dia. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Bulughul Maram, Syarah Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, dia sebut ajaibnya apa tu hadis Nabi tu, tak, mukjizatnya Nabi tu dikaji oleh apa tu kajian semasa, mengatakan memang tidak ada ubat yang boleh menyembuhkan ataupun mematikan kuman yang ada pada lalat, kecuali apa tu apa tu antibody tak kena, apa tu ubat yang ada belah satu sayap yang lain itu. Tu ajaib lah sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada ubat lain, kena jadi daripada lalat tu juga, sebelah apa tu sebelah sayap satu lagi tu, rendamkan semua sekali, maka boleh jadi ubat. Tu cerita dia nak minum, tak nak minum, tak sanggup minum, tak payah minum. Tapi tu lah cerita dia tak jadi najis. Sebab apa Nabi suruh rendam binatang tu. Bila rendam biasanya akan mati. Bila mati, kalau menajiskan air, maka akan jadi membazir air tu. Dan Nabi tak suruh kita buat perkara-perkara yang sia-sia. Jadi daripada situ ulama sebut, kalau kita rendam, tenggelamkan lalat tu ke dalam air secara keseluruhannya, kalau mati sekalipun tidak ada masalah, tidak menajiskan air, sebab dia tu jenis binatang-binatang yang tidak ada darah mengalir. Selesai. Okey, jadi ini najis tapi dimaaf oleh syarak. Ini bukan air ni. Main kat sana. Okey, baca lagi sikit. Jadi kita sebut bangkai yang tidak ada darah mengalir dimaaf kalau masuk pada air. Kalau pada pakaian tidak dimaaf, kecuali illa in ghayyarat, dalam matan tersebut. Kecualilah kalau bangkai itu mengubah air. Jadi seekor lalat masuk dalam air yang sedikit, kurang daripada 2 kulah, memanglah tak mengubah rasa, bau dan warna tu. Tapi kalau 1000 ekor masuk dalam kolah, habis kolah tu, berubah jadi bau lalat, bangkai lalat, tak, ketika itu jadi najis. Sekalipun perubahan yang sedikit, maknanya masuk lalat dalam 15 ekor, perubahan tu tak nampak, tapi perubahan yang jelas tak nampak, tapi perubahan yang sedikit tu nampak. Mungkin daripada bau lalat sikit, warna dah jadi hitam-hitam sikit, tapi tak hitam pekat, tak kekal menjadi najis, walaupun perubahan yang berlaku pada air perubahan yang sedikit. Jadi syarat dia mesti masuk bangkai dan tidak mengubah warna air, bau air dan juga rasa air. Kalau mengubah terus jadi najis. Au turihat, ataupun kita baling, kita pergi pisah cari apa tu
lalat. Cari lalat 5 ekor, kita pun pisah baling dalam air. Tak, ketika itu air tu dah jadi najis. Air yang sedikit lah. Tu. Sekalipun tidak mengubah rasa, bau dan warna. Sebab apa? Sebab kita sengaja pisah cari najis, kita pergi baling dalam air. Maka ketika itu tidak ada masyarakat lagi untuk kita jaga air itu daripada kena najis. Sengaja kita buat. Maka air itu akan jadi najis. Sekalipun tidak berubah bau, rasa dan warna. Sebab kita pisah sengaja pergi baling najis itu di dalam air. Sekalipun kita baling itu seekor sahaja. Itu kalau air apa? Air sedikit. Kalau air banyak, tidak ada masalah. Sekalipun kita sengaja baling. Contoh air kat masjid. Biasanya 2 kulah dan ke atas. Kita ambil lalat, kita ambil kumbang, kita baling dalam air. Itu keluarkan balik. Tak najis. Sebab apa? Itu air 2 kulah dan ke atas tidak akan najis kecuali kalau berubah warna, bau dan rasa sahaja. Tapi kalau air yang sedikit, kita ambil binatang tadi tu, sengaja baling, sekalipun tidak berubah jadi najis. Yang tidak menjadi najis itu tidak menajiskan air lah maknanya. Kalau benda itu termasuk sendiri, dibawa oleh binatang ataupun anak kita yang belum memayis ke dalam bekas air itu. Okey, selesai. Au turihat wa hiya maitatun wa laysa nash'uha minhu. Amma idza turihat fihi wa hiya hayyah fa inna la tunajisu wa imatat wa kadza la turihat maitatan wa nash'uha minhu. Okey. Syarat nak jadi najis kalau kita baling najis tadi tu. Contohlah ni lalat. Tak. Saya baling dalam air. Sekor je. Air yang sedikit tu jadi najis dengan syarat. Pertama, saya sengaja baling. Yang kedua, ketika saya baling tu memang lalat ni dah mati. Dan juga lalat ni bukan asal punca hidup dia daripada air. Kalau gugur salah satu daripada 3 syarat ni, maka air tu kekal bersih, tidak menjadi najis. Contoh, ni lalat. Lalat ni sedang hidup. Saya pun letak dalam air. Bila letak dalam air, barulah mati. Tak. Ketika itu, walaupun saya sengaja baling, air tu kekal bersih. Sebab ketika saya baling, lalat tu hidup. Okey. Ataupun saya baling bangkai. Bangkai dah ni. Tapi bangkai tu ialah bangkai binatang yang asalnya puncanya daripada air. Contoh ikan. Ni ikan, bangkai ikan. Kenapa dia? Bumi ada. Contoh ini ikan. Ikan asalnya daripada air. Okay, ni bangkai dah ni. Saya baling. Tak. Ketika itu kekal tidak menajiskan air sebab asal ikan itu daripada air. Itu sebagaimana difahami daripada kalam Syaikhain. Syaikhain ni ialah Imam Rafi' Imam An-Nawawi, sekalipun kathirun berbeza pendapat dengan Syaikhain. Okey, masih lagi tak? Apa dah? 348 dah. Okey. Baca sikit lagi tak? Baca sikit lagi habiskan fasal ni. Lama dah tak buat live, kita buat live, kita baca pun habislah perbahasan ni. Wa famu hiratin tanajasa thumma ghabat wa ihtumila wuluha fi ma'in kathirin wa kadzalika as-sabi. Okey. Kemudian yang ketiga antara najis yang dimaaf ialah famu hiratin tanajasa. Dia sebab apa ni? Famu hirrah. Mulut kucing yang bernajis. Contoh kita tengok kucing tu makan najis depan kita. Thumma ghabat, kemudian kucing tu hilang daripada pandangan mata kita. Thumma ghabat, kucing tu hilang daripada pandangan mata kita. Dia pergi larilah pergi tempat lain. Wahtumila dalam syarah sebab walau ala bu'din, dan ihtimal walaupun ihtimal tu jauh. Binatang tu pergi minum air yang mengalir. Mana dia masukkan mulut dia dan air dalam air, dan air tu masukkan mulut dia lah. Okey. Dalam air yang mengalir ataupun air yang tidak mengalir tapi banyak. Jadi masalah dia apa? Masalah dia seekor kucing makan najis depan kita. Kemudian kucing tu hilang daripada pandangan mata kita. Dan ihtimal, kemungkinan tak kucing tu pergi mungkin kat parit belakang rumah kita, pantai sebelah rumah kita, tak, ataupun ke bilik air kita, tempat-tempat yang ada air lah, keliling kita tu tempat yang ada air. Ihtimal, walaupun ihtimal tu ihtimal yang jauh, binatang tu iaitu kucing tu dan juga binatang-binatang yang lain lah yang akan disebut sebentar lagi, dia pergi kepada air yang mengalir walaupun sedikit tapi air tu mengalir, dia minum air tu.
ataupun pada air yang bertakung tapi banyak, mana 2 kulah dan ke atas. Itu satu. Jawapan dia tak jumpa lagi ni. Kemudian Syekh sebut wa kadzalika as-sabi idza tanajjasa thumma ghaba wa ihtumilat taharatuhu. Begitu juga kalau budak kecil. Anak kita yang belum memayis. Allahu alam sabi ni sama ada maksud dia budak yang belum memayis ataupun sabi mutlaqah, maksud dia orang yang belum balik. Allahu alam. Rasanya budak kecil yang belum memayis ataupun kecil lagi lah. Tak. Itu. Mana umur 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 5 bulan, mungkin 6 tahun. Itu budak sabi. Begitu kalau budak kecil. Kita tak ada terjemah apa budak kecil. Kanak-kanak kecil lah je dah. Begitu juga kalau kanak-kanak kecil yang bernajis mulut dia. Contoh kawan tu pergi ambil tahi, dia makan depan kita tahi. Budak kecil, bukan faham dia ingatkan kek. Dia ingatkan coklat. Tak. Tu. Kemudian dia hilang daripada pandangan mata kita. Dan ihtimal kemungkinan bila dia hilang daripada mata kita, kita fikirkan kepala, boleh jadi dia pergi basuh dekat dapur, kat rumah dia, kat rumah kawan dia, kat sungai sebelah rumah dia, kat ataupun sungai kat belakang rumah kita. Ihtimal. Tak. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, begitu jugalah kalau binatang-binatang yang bersih yang lain. Tu contoh kucing. Bersih kucing. Tak. Mana bukan babi dengan anjing lah maknanya. Harimau, lembu, kambing, sama ada boleh dimakan daging ataupun tidak. Binatang-binatang ni dia makan najis depan kita, kemudian hilang, dan ihtimal kemungkinan boleh berlaku walaupun ala bu'din, walaupun ihtimal yang jauh. Binatang-binatang ini walaupun binatang buas disebut dalam kitab ni, pergi ke mana-mana tempat air, punca air, dia hirup air daripada situ. Tak? Tu. Ketika itu. Dan 3 masalah ni. Kucing, budak kecil dan binatang-binatang lain selain daripada anjing dan babi. Pegang najis, makan najis, lepas tu lagi daripada kita, tak nampak depan mata kita, lepas tu datang balik. Bila datang balik tu, contohlah depan kita tu ada bekas air. Contoh bekas air kurang daripada 2 kullah. Ada bekas air. Tak. Kucing tadi tu, dia pergi minum air yang ada depan mata kita. Okey. Budak kecil tadi tu, mari-mari minum air yang ada depan mata kita. Atau binatang tadi, sama ada buas ataupun tidak, mari-mari minum air yang kurang daripada 2 kulah yang ada depan mata kita. Persoalan ditimbulkan iaitu apa? Adakah air yang depan mata kita tu jadi najis ataupun tidak? Sebab apa jadi persoalan lagu tu? Sebab tadi mulut dia najis. Mulut si budak kecil tu, mulut si kucing tu najis. Jadi bila najis, bila dia minum air depan mata kita, maka akan jadi najis air yang ada depan mata kita, yang air tu kurang daripada 2 kulah. Kaedah kita dah sebut tadi. Faham tak? Tu. Jadi Syekh sebut apa? Syekh sebut apa? Ini antara benda yang dimaaf oleh syarak. Okey. Fatimah ambil tu. Banyak lagi tu. Okey. Sebab apa? Dengan makna air yang ada depan mata kita tu, sekalipun minum oleh binatang-binatang tadi, kucing tadi, budak tadi, maka air tu kekal bersih. Sebab apa? Cantik dia punya alasan dia. Okey. Sebab sekarang ni kita ada 2 asal. Kita sebutlah 2 asal. Salah satu daripada 2 asal ni dikuatkan. Maka asal yang dikuatkan itulah menang. Asal yang tidak dikuatkan itu kalah. Apa asal tu? Okay. Asal kepada air yang ada depan saya ni bersih. Ni tak? Asal kepada air yang ada depan saya ni bersih. Sebab tidak ada masuk najis apa semua, tak ada. Dia bersih. Asal kepada mulut binatang tu najis. Sebab kucing tu makan najis depan kita. Jadi asal mulut dia tu najis. Najis tu tidak akan hilang kecuali kalau dibersihkan. Tak? Begitu ke air depan saya ni, asal dia bersih. Air yang ada depan saya ni tidak akan jadi najis kecuali kalau yakin najis. Yakin masuk najis dalam air tu. Jadi kita ada 2 asal. Najisnya mulut kucing tadi tu. Dan juga bersihnya air yang ada depan saya, yang walaupun kurang daripada 2 kullah. Okey. Asal yang pertama iaitu apa? Mana tadi? Allah SWT. Wabi ghaibu batiha
Yahsul ihtimalut tuhur. Ihtimalut tuhur yuqawi al-asal al-awwal. Okey. Okey, kemudian kita sebut binatang tu gaib daripada kita. Okey. Ni ada big gam. Pergi minum kat lain. Dengan gaibnya binatang itu, iaitu kucing tu daripada kita, maka ada ihtimal, kemungkinan binatang tu pergi bersihkan mulut dia di mana-mana qalah, di mana-mana punca air. Faham tak? Jadi ihtimal itu datang dan menguatkan asal yang pertama, iaitu asal kepada air depan saya ini bersih. Maka asal kepada air yang depan saya ini bersih dikuatkan oleh ihtimal, kemungkinan mulut binatang itu telah bersih bila mana dia hilang daripada depan mata kita dan dia pergi minum tempat-tempat yang ada keliling kita air. Faham tak? Jadi asal dikuatkan oleh satu perkara yang lain. Sedangkan asal satu lagi, iaitu asal mulut dia bernajis, itu kekal sebagai satu asal dan tidak ada perkara yang murajjah yang menguatkan mulut dia tu kembali bersih. Oh, saya nama apa tu? Ya Allah Rabbi. Jadi hilang Kau makan pun main. Mana tadi ya Allah? Apa tadi kita sebut? Allah Sayyidina Muhammad hilang lah. Jadi ihtimal bersihnya mulut dia tu, ihtimal bersihnya mulut binatang itu bila mana dia lari daripada kita, ihtimal itu menguatkan asal kepada sucinya air yang ada depan mata kita. Maka menanglah sucinya air depan mata kita, dengan makna kita sebut air yang ada depan mata kita ni kekal bersih sekalipun binatang itu tadi yakin depan mata kita juga dia tu makan darah, makan bangkai, mana najis dalam mulut dia tu. Faham tak? Faham tak tu? Kalau tak faham buka kitab lah, pusat 66 tu. Manhajul Qawim. So kita berhenti. Kau berjamah sikit ni. Allah. Wa minha al-qalilu min dukhalin najas. Antara najis yang dimaaf juga ialah sedikit daripada asap bakaran najis ataupun mutanajis. Tu kita ambil kucing yang mati, bangkai. Kita bakar kucing tu. Asap yang keluar daripada kucing tu tak. Itu dimaaf pada syarak. Kalau sedikit lah asap tu najis, tapi kalau kena badan kita sikit dimaaf oleh syarak. Okey. Ataupun mutanajis, contoh baju saya ni bersih. Tak. Saya ambil baju ni, saya masuk dalam air kencing. Contohlah. Jadi baju saya jadi mutanajis, satu benda yang kena najis. Saya bakar baju saya. Bila bakar keluar asap, asap tu najis. Tapi kalau kena baju sikit dimaaf. Selesai. Okey. Wa minha al-yasir min asy-sya'ril najis. Begitu juga dimaaf kalau sedikit daripada bulu-bulu binatang yang dianggap sebagai najis. Contoh bulu kucing, bulu harimau, bulu binatang-binatang yang tak boleh dimakan ni lah. Binatang-binatang yang tak boleh dimakan, bulu mereka ataupun bulu beliau, bulu mereka kalau kekal ada pada badan maka tidak najis. Mana tidak terpisah daripada badan. Bulu tu ada kat badan kucing tu lagi, tak najis. Tapi kalau dah terpisah daripada kucing maka najis. Betul juga harimau. Jadi sedikit daripada bulu kucing yang telah terpisah daripada badan tak, kita hukumkan sebagai najis, tapi dimaaf kalau kena pada badan kita. Begitu kalau kena pada air, tidak menajiskan air. Itu bagi hak orang yang bukan menunggang. Tapi kalau yang jenis kerja kat sarkas, tak, main hari-hari main dekat zoo, memang kerja dekat zoo lah, main dengan binatang, ataupun kerja dia menunggang kuda tak najis. Kerja dia menunggang binatang-binatang yang tak boleh dimakan, dia punya dagingnya tak. Kalau tercabut bulu tu kena kepada mereka walaupun banyak, maka tidak ada masalah. Contoh dia main kucing, bela kucing tiap hari, dan banyak bulu kucing kena kat badan, dia maaf, tidak ada masalah. Sebab memang kerja dia memang jaga kucing di zoo tu. Tapi kalau orang jenis bukan jaga kucing macam kita, terkena bulu kucing sedikit dimaaf, kalau banyak tidak dimaaf. Sedikit banyak tu kembali kepada uruf.
Okey, selesai. Okey, kemudian al-yasiru min ghubaris sirjin. Antara najis yang dimaaf lagi ialah sedikit daripada habuk baja najis. Baja kita dibuat daripada tahi lembu, tahi kerbau, tahi ayam. Tahi-tahi tu kita gabung, jadilah baja. Tak? Dalam proses tertentu lah. Ada kala kalau kita, contoh dalam satu bekas, dalam guni lah, kita tuang baja tu, akan naik dia punya habuk-habuk tu. Habuk tu najis, tapi kalau kena badan kita sedikit, maka tidak ada masalah, dimaaf. Wala yunajjisu ghubarus sirjin a'dha'ahu, disebut dalam kitab ni. Ghubarus sirjin iaitu habuk-habuk daripada baja najis itu tidak menajiskan badannya sekalipun badannya basah. Begitu juga tidak menajiskan pakaiannya sekalipun pakaiannya basah. Jadi terbanglah habuk-habuk daripada daripada baja najis tu. Kena baju kita, melekat kat baju kita, tidak ada masalah kalau sedikit. Tak? Ataupun kena kat badan kita pula basah, tidak ada masalah kalau sedikit. Dimaaf, tidak ada masalah. Begitu kalau masuk dalam air, dimaaf, tidak ada masalah. Kemudian saya rasa nak sambung sikit lagi, walaupun matan dah habis, sebab syarah ni sebut perkara-perkara yang penting lah. Tak? Sikit lagi nak asal. Kita baca. Begitu juga dimaaf, ni antara najis-najis lain yang dimaaf ialah baki-baki najis yang ada pada punggung binatang. Tu selain daripada manusia. Selain daripada manusia. Kucing kencing, kucing begok, mesti ada kesan kat punggung dia tu, najis. Dia bukan jenis macam manusia pergi basuh dengan sabun pula, Dettol apa semua, tak. Tak. Jadi kucing tu ada najis kat punggung, baki. Dia pun berendam dalam kita punya kolah, keluar. Dimaaf najis yang ada kat punggung yang jatuh dalam air. Walaupun air tu sikit lah. Okey. Begitu juga kalau kita sebut fa'arah ni Allah Sayyidina Muhammad, tikus. Tikus kencing, tikus berak, mesti ada baki tahi najis kat punggung dia. Ada masuk dalam air kita, dia pun keluar. Dan jatuhlah baki yang ada kat punggung dia tu dalam air kita, dimaaf, tidak ada masalah. Okey. Yang penting tidak ada najis lain. Contoh dia berak. Okey, berak satu hal lah. Tapi di atas bahu si tikus tu ada najis tahi lembu. Contoh dia kena khianat dengan lembu ke, ada tahi lembu kat sini. Jadi dia masuk dalam air kita. Waktu tu air kita jadi najis. Kalau sedikit lah, semata-mata masuk najis akan jadi najis. Sebab dia dah bawa najis yang asing daripada diri dia. Kita nak najis yang ada pada punggung, pada kemaluan depan, baki daripada kencing berak dia. Berbeza kalau binatang, kalau manusia. Anak kita kencing, anak kita berak, tiba-tiba anak kita masuk dalam kolah. Kolah tu pula kurang daripada 2 kolah. Alah tu jadi najis. Sebab manusia tidak dimaaf dah dalam bab ni. Apa dek? Kejap lepas ni duduk situ kejap. Sikit lagi nak habis lah. Boleh? Wa amma yahmiluna hudhubak, kita bincang. Begitu juga apa-apa yang berbaki daripada sedikit darah pada daging dan juga pada tulang. Okey, ni Syekh Salim sebut, disebut lagu mana? Kita sembelih lembu. Sembelih lembu kalau tak kena air langsung lembu tu, tak. Kita ambil lembu, kita sembelih. Lepas tu daging tu kita kerat, ada banyak darah. Walaupun banyak darah, sekali mana belum kena air, kita boleh masuk dalam sup, dalam air dan kita makan. Walaupun banyak darah yang terzahir. Tapi kalau daging tu dah kena air, sama lagu tu lah. Kita sembelih, kita kerat, mesti kita basuh dulu. Jadi dah kena air daging tu. Bila dah kena air, kena basuh 3 kali. Kalau 3 kali basuh, 3 kali bilah, masih ada sedikit darah, sedikit darah dah pada daging ataupun pada tulang, maka dimaaf, kita masukkan je daging dan tulang tu dalam sup. Kalau keluar daripada sup itu, timbul dekat atas sup itu warna darah, sekalipun dimaaf oleh syarak, boleh makan. Begitu juga dimaaf kalau air kencing dan tahi najis binatang-binatang yang duduk dalam air kalau sedikit. Contoh kita beli ikan seekor dalam akuarium, adalah najis-najis kat bawah tu, tak dimaaf. Kalau air tu kena kita, dimaaf, tidak ada masalah. Sebab apa? Sedikit sahaja najis yang jatuh daripada ikan tu dalam akuarium tu. Sama ada kencing dia ataupun tahi dia. Okey. Okey. Semua yang kita sebut ni, kita kena ulang beritahu,
Dimaaf apa sahaja yang kita telah sebut dengan syarat tidak mengubah air. Kalau berubah warna, bau, rasa menjadi rasa bau najis, bau itu akan jadi najis. Dan mesti bukan najis mughalladhah. Kalau daripada najis mughalladhah tidak dimaaf, berbeza dengan sebahagian pendapat. Wa alla yahsula biqasdin, dan bukan sengaja pisah lagi cari. Tak contoh tadilah. Tu. Contoh apa? Dimaaf debu yang terbang daripada baju yang najis. Kalau kita memang kerja nak bagi apa pokok baja apa semua, kita tuang baja tu terbang kat kita punya badan, tak ada masalah. Tapi kita tak kerja tu pun tak, dan kita tidak lalu pun pada tempat-tempat yang jenis lagu tu, tak ada tujuan pun, tak ada apa tu maslahat pun kita lalu pada tempat lagu tu, tapi sengaja pisah pergi cari. Mana najis yang terbangnya apa tu debu daripada baja yang bernajis, pisah pergi dekat, pisah bagi badan, buat lagu ni habis kena badan dia, tu tidak dimaaf sebab sengaja. Okey, begitu juga dimaaf wa yu'fa an jirratil ba'ir. Jirrah ni apa dia? Lembu kalau dia makan, dia dah masuk benda dalam mulut, kadang-kadang benda yang dalam perut dia tu dia keluarkan balik, dia kunyah-kunyah, dia telan balik. Jadi benda yang dalam perut kalau dah keluar ke mulut balik akan jadi muntah sebenarnya. Tapi kalau sedikit kena kita jadi maaf. Begitu juga kalau mulut dia tu dah jadi najis tak, lembu tu, ba'ir ni bukan lembu, ba'ir ni unta. Benda yang dalam perut unta tu dia keluarkan balik, dia main makan, dia apa tu makan balik dekat mulut dia tu, atau dia telan balik. Jadi mulut dah akan jadi najis sebab keluar satu benda yang ada daripada perut, dah akan jadi muntah tu nama dia. Tapi dimaaf kalau kena kita sedikit. Mulut dia najis tak? Mulut dia najis. Okey. Mulut dia tu tiba-tiba dia pergi menyusu pula kat mak dia. Puting susu mak dia tu, tak asal hukum najis tapi dimaaf. Begitu juga mulut budak kecil yang bernajis, wa illam yaghib. Tu contoh baby lah. Jeluak ataupun muntah, jadi bernajis ni. Walaupun dia tidak lari depan daripada kita tak, tiba-tiba dia menyusu pula dengan mak kita, dengan isteri kita tak. Kekal apa najis muntah yang ada pada mulut si baby tu kena pada pakaian mak kita sikit, isteri kita sikit, ataupun kena pada tempat menyusu, yang puting susu tu lah yang budak tu minum, maka dimaaf kalau sedikit lah. Sebab susah nak jaga ni. Begitu juga tahi lembu. Kalau jatuh dalam laban susu, kita perah susu tak daripada lembu, daripada kambing, tiba-tiba ada najis daripada lembu tu jatuh dalam susu, minum tidak ada masalah, kalau sanggup lah. Tapi selagi mana tidak berubah lah, kalau jatuh seketul besar lagu ni tahi, susu pun jadi bau tahi, tu tak ada, tak payah tahu tu jadi najis lah tu. Begitu juga apa yang ada sedikit najis yang berbaki pada usus. Sebahagian manusia makan usus lembu, usus kambing tak. Ikutlah usus dia pun binatang yang boleh dimakan ni. Usus tu kita bersihkan susah tu. Pergi sungai, kalau kat rumah memang susah lah, bau lagi busuk. Lepas bersihkan bersungguh-sungguh, tiba-tiba ada sikit-sikit najis yang ada melekat pada si usus tu, maka dimaaf, tidak ada masalah. Jadi banyak najis-najis yang dimaaf dalam syarak, memudahkan kita sebagai umat Islam untuk beramal dengan syariat. Jadi sampai situ saja. Kalau ada soalan boleh tanya. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.